Assalamualaikum, selamat datang ke Atas Pagar bersama saya Adik Burhan. Dan pada hari ini saya rasa eloklah saya katakan bukan tetamu lagi, tetapi pasangan regu saya. Terima kasih Adib. Tak sangka dalam podcast diumumkan sebagai pasangan regu, tapi Alhamdulillah let's do our best moving forward selepas ni. Ya, sama dengan pasangan regu saya, Azri Abdullah. Hari ini kita boleh katakan 31 Januari, Azri. Kita Long rekod January. 31 Januari. Betul. Berita yang keluar pada hari ini memang mengganggu dan memberikan tekanan emosi kepada rakyat Malaysia. Sungguh. Betul. Dan emosi kita terganggu disebabkan selang daripada 2 tahun, tak sampai 2 tahun perkara ini berlaku. Kemudian Najib Razak dikatakan telah dibawa ke lembaga pengampunan dan telah diampunkan. Betul atau tak, Azri? Betul atau tak tu kita tak tahu. Ya. Tapi nampaknya itulah yang sedang berlega-lega di media 2-3 hari ni. Dan kalau kau tanya aku Adib, jujur aku kecewa. Kecewa? Walaupun orang kata ini mungkin something yang kita expect, tapi bila dia datang, dia umpama kita menelan sekam memakan empedu lah Adib. Ya, begitu pahit. Kalau kau rasa kecewa, aku rasa marah. Marahnya disebabkan jatuhnya Kerajaan Barisan Nasional yang memerintah selama 60 tahun itu adalah kerana Najib Razak. Akan tetapi selepas beberapa tahun dia keluar kerana pengampunan. Dan kita tak tahulah, kerana utusan Malaysia 30 hari bulan katakan Najib diampun, kemudian di-delete post tersebut. Dan CNA Asia 31 hari bulan Januari post mengenai diskaun yang didapat oleh Najib terhadap hukuman beliau. Dan sampai ke hari ini kita tak dapat tahu apa yang berlaku sebaliknya di dalam lembaga pengampunan. Okay Dip, kalau kita cakap pasal utusan dengan CNA ni kan, sebelum kita pergi jauh, aku rasa satu benda yang sedikit mencuri hati lah kalau kita tengok sikit pasal utusan tu. Mula-mula dia keluar berita tu yakin Najib telah diampunkan. Kemudian selepas sejam tak salah aku, dia jadi Najib telah diampunkan, dia tambah tanda soal. Kemudian terus hilang. Dan sejam selepas tu kami mohon maaf kepada para pembaca. Dan hari ni CNA dia tiru style yang sama, cuma bila dia break the news, dia kata mereka sedang mendapatkan kepastian. So tak tahulah ada orang kata ini mungkin permainan media testing the water. But untuk aku emphasize lah, aku titik beratkan kekecewaan rakyat ni. Waktu berita tu first keluar dia, aku tengah on the way driving ke Kuala Lumpur. Dan masa tu memang phone vibrate, bergegar agak teruk. Bila tengok memang ramai kawan-kawan share, tanya what happened, betul ke ni? And we've been fighting this cause many years. Dan tiba-tiba sekarang tak sampai 2 tahun, baru lebih setahun lebih sikit tiba-tiba orang kata the biggest kleptocrat in our country's history akan dibebaskan oleh lembaga pengampunan. Jadi memang satu keadaan yang terlalu dan sangat mengecewakan. Dia bila kita sebagai rakyat ni lagi marahnya disebabkan Man on the Run baru je release kat Netflix. Betul. Kita rasa rage terhadap Najib Razak tu disebabkan apa penyelewengan yang telah dibuat terhadap YMDB dan juga terhadap negara Malaysia, membuatkan kita berasa, come on, he should be jailed for the 47 charges yang dia telah buat tu, which is dia kena serve 12 years in jail. Betul. And 210 millions sebagai denda. Betul. Dan apabila berita keluar dia diampunkan ataupun dia didiskaunkan kepada 6 tahun penjara sahaja instead of 12 years of prison, dan juga 50 juta ringgit kalau tak silap lah, something fine, dia dikurangkan. Dia rasa macam rakyat biasa, ini kita baca di X, kita baca di Twitter, rakyat biasa mencuri Milo 1 tin 10 tahun di penjara. Betul. Kita pengamal undang-undang, Azri, kita faham perspektif ini tidak sepatutnya dibangkitkan, diulaskan, tetapi kita kena juga berada di dalam kasut seorang rakyat jelata. Macam mana tu, Azri, kau rasa? Okay, kalau berkenaan dengan hati rakyat ni lah Adib, kita letak tepi dulu lah sentimen politik itu. Kita pun tahu
We have long history dengan parti Najib Razak Barisan Nasional. Now we are a bit chummy and friends. Tapi as orang biasa, aku selalu dengar di jalanan orang kata undang-undang Malaysia ni ada dua. Bukan civil syariah. Tapi undang-undang untuk orang kaya Atasan, dan undang-undang untuk orang miskin. bawahan. Sebagai pengamal, undang-undang memang kita rasa that's a big no. Yeah. The law is fair. We are equal before the law. Everybody will be treated fairly. But it doesn't deny the fact kalau kau orang yang berjawatan tinggi, kau adalah orang yang kaya, ada duit, kau boleh menggunakan segala langkah yang ada untuk menyelamatkan diri kau daripada memenuhi hukuman yang undang-undang ni nak bagi. Jadi dekat situlah that lies my biggest disappointment, and I think the sentiment is shared by all Malaysians. Sama ada kita kecewa, kita marah, itu perkara yang biasa. Dan aku tak nampak lagi orang Malaysia yang bergembira Betul. dengan berita ni. Kalau ada mungkin komen lah kat bawah, kita nak tahu mana-mana kawan Malaysia yang bergembira dengan situasi yang Betul. berlaku ni. Dia memang disappointing, infuriating, satu susah untuk kita telan dan hadam lah, Dip. Betul. Maybe friends of Najib Razak ataupun mereka penyokong-penyokong Tegar Boskur. My News Hub lah. My News Hub mungkin. Twitter. Naratif rakyat mungkin. Mungkin. Tapi Azri, speaking of, kita still lah dalam ruang lingkup pengamal undang-undang. Akan tetapi ahli politik yang dilepaskan daripada tuduhan-tuduhan jenayah lah kita katakan ini, bukannya perkara pertama berlaku di Malaysia. Ini presiden, dah ada presiden yang sebelum-sebelum ini. Kau rasa macam mana? Okay, betul. It's not the first time kalau kita bercakap pasal pengampunan ni, kenapa kita marah atau kecewa tu, kita tak tepi sekejap. Tapi kita tengok sedikit sejarah pengampunan kita ni lah, Adib. Bila kita cakap pasal presiden ni, untuk orang yang tak biasa dengan legal term ni, presiden ni maksud dia duluan. Maksudnya sudah ada perkara sebelum ni yang berlaku. Dan sebelum isu pengampunan Najib Razak ni, yang kita belum tahu lagi keputusannya apa, tapi condong ke arah perkara yang agak mengecewakan lah. Betul. Kita ada pernah, kalau melibatkan politician, tak silap saya ada 3. Ada 3 yang famous dan kita tahu. Pertama sekali melibatkan Datuk Mohtar, iaitu bekas Menteri Persekutuan, Menteri Belia dan Sukan. Dia ni, kalau orang kata dari segi gravity of the crime, mungkin ada orang pandangan lebih berat. Sebab betul. dia telah membunuh seseorang, disyaki dan disabitkan kesalahan membunuh dan dikenakan hukuman gantung. Tetapi dia telah membuat permohonan ke lembaga rayuan, lembaga pengampunan, dan hukuman mati itu telah digantikan dengan hukuman penjara. Betul. Kedua, kita ada Datuk Idris Harun Idris Datuk Harun Idris daripada Selangor, daripada Barisan Nasional juga. Betul. Yang ni lebih kurang sama macam Najib. Dia terlibat dengan penerimaan wang daripada sumber-sumber yang tidak sepatutnya. Dan dia pun telah disabitkan kesalahan, dipenjarakan, dan dia juga diampunkan. Dan untuk pengetahuan pendengar, dalam kedua-duanya, ketiga-tiga, ada yang ketiga seorang lagi, iaitu our current sitting Prime Minister PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim telah diampunkan daripada kesalahan pertuduhan liwat beliau sebelum ni, selepas Pakatan Harapan memenangi Putrajaya. Dan yang menariknya, dalam ketiga-tiga situasi pengampunan tu, pemohon utama yang memohon untuk mereka ni diampunkan adalah Tun Dr. Mahathir. Dalam ketiga-tiga keadaan. The father to all lah. Father to all. Jadi it's not the first time. It's not the first time. Tapi saya sukalah kalau kita baca sikit pandangan daripada mantan Ketua Hakim Negara kita sebelum ni, Tun Hamid. Kenapa dia mengatakan pengampunan Najib ini a bit controversial? Sebab ketika perbicaraan itu berlaku, elemen politik tu dah terlampau tebal, betul, dan teruk, dan dia terbau-bau sehingga ke pengampunan ni lah. Dan dia berbeza sikit dengan Datuk Mohtar dalam kes Datuk Harun Idris. Datuk Seri Anwar was clear, very fair. I think it's a bit similar to Najib. Typical to ada Najib. political nature influence. But the first two a bit clear. Dan ketika dia orang diberikan pengampunan tu pun, there's not so much of big hoo-ha, sedih dan kecewa seperti apa yang kita ada. Tu dari segi duluan lah. And Adib, dalam situasi kita sekarang ni, kita tahulah kalau di mahkamah we are always dealing dengan isu
guilty or not guilty, salah Guilty. Yeah. atau tidak bersalah, hukuman berat atau hukuman ringan. But when it comes to lembaga pengampunan, it's a different ball game. Yeah, that's true. Dia dah bukan you are guilty or not guilty. Of course you guilty lah. Yeah. Now it's not a question of guiltiness, but the question of mercy. Sama ada kita nak memberikan belas kasihan kepada penjenayah yang telah disabitkan ataupun tidak. In your opinion lah, Adik, kau rasa sejauh mana konsep mercy, kasihan ni boleh digunakan untuk mengampunkan penjenayah-penjenayah kita yang berat-berat macam ni, terutamanya orang yang telah terlibat dengan skandal keuangan negara yang cukup-cukup besar. Mercy yang kau nak aku kupas ni daripada segi yang atasan ke bawahan? Okey, pertama sekali dari segi perasaan kau. Kalau kau dalam board lembaga pengampunan tu, would you show mercy? If you ask me honestly, Nazri, aku akan more kepada aku seorang manusia yang buat decision ni, bukan AI atau robot. Aku akan tengok kepada jasa-jasa juga kalau aku nak bagi pengampunan. Itu satulah bila kau cakap pasal mercy. Jadi aku akan lebih incline kepada situ. Adakah jasa seorang ini besar kepada negara untuk aku bebaskan? Sebab nak ada dekat dalam lembaga pengampunan tu bukan orang biasa-biasa. Orang yang penuh dengan tanggungjawab dan juga pengetahuan, wise. Termasuklah yang di-Pertuan Agong sendiri. Betul. Yang dipengurusi oleh baginda. Jadi kita kena faham yang mercy kat sini tu terlalu subjektif. Now it's back not to mercy or not, Azri, bagi aku, opinion aku. It is about morally or not. Sama ada tindakan mengampunkan itu adalah bermoral, atau tindakan bermoral ataupun tidak lah. Yeah, because lawful is, we are talking about adakah ini lawful, benda tu tak ada dah lawful sekarang. It's convicted. Betul. Tapi kita tak boleh juga nak cakap yang lembaga pengampunan ini tidak bermoral, tak boleh. Betul. Tetapi tindakan at the first place, orang yang memohon tersebut lah yang kena sedar bermoral ke tak yang dia minta membuat permohonan tersebut dengan kesalahan yang dia buat. Okey. Sebab kita tahu, kita belajar law and morality. Betul. Moral ke tak kalau dia nak memohon ampun dengan kesalahan yang dia tahu yang memang disabitkan kesalahan. Okey. Kalau aku tambah sikit yalah, dari segi legal procedure everything is correct. Ya, betul. Dia berhak dan memang ini bidang kuasa lembaga pengampunan bawah artikel 42 bawah Perlembagaan Persekutuan, memang itu kuasanya. Dan kalau yang di-Pertuan Agong ni dia akan sit kalau kes-kes tu melibatkan perkara-perkara yang berlaku dalam wilayah persekutuan, lah, macam kes Najib ni lah. Tapi di negeri-negeri lain adalah ruler ataupun sultan dan TYT bagi negeri masing-masing. Betul. But aku suka yang perspektif kau tadi, kau cakap pasal moral. Kalau aku lain sikit. Macam mana tu, Aziz? Aku tengok kalau aku dah seorang ahli lembaga pengampunan tu, my first kriteria sebelum aku menentukan aku nak mengampunkan seseorang ataupun tidak, aku melihat kepada remorse, penyesalan. Kalau aku boleh dapati orang yang membuat kesalahan tu memang menyesal, dia serba salah, ready to turn new leaf, mengubah perspektif hidup dia cara baru, I don't mind. Tapi sorry to say, kalau ada pihak aku Najib mendengar ni, aku tak rasa Najib menyesal. Kenapa aku rasa Najib tak menyesal? Aku rasa Najib tak menyesal sebab dia dikelilingi oleh golongan-golongan yang masih lagi percaya yang dia ni tak bersalah. Okey. Golongan-golongan yang mengatakan segala sabitan dia, segala proses undang-undang yang dia hadapi itu semua tidak adil. Walaupun sebenarnya 12 hakim telah 12 kan? 1, 3, 9 hakim, 9-0. Dan ketika buat rujukan semula pun 5 panel yang baru, 4 mengekalkan keputusan yang sama, cuma 1 berbeza. Itu pun bukan berbeza bahawa Najib tu tak bersalah. Dia berbeza tentang prosedur sama ada patut terus ataupun tidak. Itu saja. So semua hakim mengatakan you are guilty. And kalau kita tengok tindakan Najib ni, dan kalau kita tengok Man on the Run, ketika dalam filem dokumentari Man on the Run tu, rasanya Najib dah convicted by High Court, waiting pending appeal. Tapi dia masih lagi, kalau wartawan tu pun tanya, are you not guilty of anything? Jawapan Najib beri adalah, I'm guilty for too trusting people. Betul. So tak ada sedikit bagi aku, Adib, aku kecewa, marah sama macam kau.
Sebab aku tak nampak kalau dia diampunkan atau hukuman dia diberikan diskaun, aku tak nampak Okey lah, hari ni elemen aku menyesal tu. tadi awal aku marah. Sekarang aku cuba untuk letakkan diri aku di dalam kasut penyokong Najib Razak. Dan aku nak ajak kau sekali untuk berada di dalam kasut yang sama, seorang penyokong Najib Razak. Engkau rasa tadi kau dah cakap Najib dikelilingi oleh orang-orang yang yang masih tidak membuatkan dia menyesal. Kita tak tahu apa di dalam diri dan hati seorang Najib Razak sekarang ni, Azri. Apa yang membuatkan kita nak percaya yang dia menyesal? Percaya dia menyesal ataupun Dia telah menyesal dengan apa yang telah dilakukan. Penyesalan tu dah berlaku terhadap diri dia. tak ada admittance. Tak ada admittance. Okey lah. Mungkin lah ini politik, nak jaga air muka kan. Walaupun segala mahkamah di atas muka bumi ni telah menyatakan kau salah. Tapi kau masih lagi nak maintain I don't care apa orang lain cakap, yang penting aku believe aku tak bersalah. The least you can do, you offer an apology to Malaysians. I apologize. As a Prime Minister, this should not have happened. I should have taken langkah yang lebih baik untuk jaga-jaga. Betul. I take the responsibility of that. Dan bukan dengan cara you scandalize the institution. Kau tahu tak apa yang ayat yang aku nak Najib Razak kata kalau betul dia nak lepas? Apa? And I will help with all my will to find Jolo, to help Malaysia freed from this debt. Kau tak rasa macam tu ke? Kau pun macam kau rakyat, okey lah, betul lah kalau dia boleh panggil Jolo datang Malaysia, sebab kita tak boleh convict Jolo selagi Jolo tak ada kat dalam jurisdiction kita. Tapi kalau dia cakap macam tu, dia takut nanti bahaya pula. Itu political. Sebab dia kita punya akan the whole state of defense dia kata dia tak tahu apa-apa. Kalau tiba-tiba tahu, pelik lah pula kan. Tak adalah dia tahu. I mean, kalau dia boleh tolong, dia tak tahu, dia tak kenal Jolo siapa, tapi dia bagi tolong lah. Boleh jadi. Nak cakap pasal penyokong Najib ni kan, bila kau sebut je tu, aku the first person that come into my mind, I'm about to drop name lah, Ketua Pemuda UMNO Malaysia lah, YB Dr. Akmal. I think drop terus. I mean Najib loyalist among the higher ranks dalam UMNO and Barisan Nasional. We expect that. Tapi untuk orang muda yang baru, dan aku dah Melaka juga, I'm actually quite curious and tertanya-tanya kenapa dia begitu setia dengan Najib Razak. Kalau you tengok, memang push untuk bebaskan Najib ni quite senyap daripada higher ranks of UMNO and Barisan Nasional, sebab dia orang dah dalam eksekutif kerajaan perpaduan. So yang paling tinggi tu adalah daripada KP UMNO. Kalau you perasan lah. Betul. Kalau kat rumah perasan. So tak tahulah apa dalam perasaan dia orang tu sekarang, tapi dia kecewa dan sukar lah, Adib. Dan entahlah. Dan Adib, aku nak satulah kan, sebab kita bersembang panjang lebar ni, sebabnya kita orang kata bergentayangan di sirna yang tidak pasti, sebab kita tidak tahu apakah keputusan ni. Sebenarnya kita berteori kan. Kita dah tengok Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha dah cakap they have met, telah pun bermesyuarat, dan PC akan dimaklumkan kelak. Dan kita menanti daripada semalam. Betul. Sehingga ke hari 30 Januari semalam. Hari ni pun dah nak habis tadi. Masih belum ada sebarang statement. Kenapa kau rasa benda ni berlaku? Aku pick up sikit daripada apa yang kau cakap. Kita berbalik kepada kes Datuk Seri Anwar Ibrahim, pengampunan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tidak silap 18 Mei Betul 2018 dibawa ke lembaga pengampunan. On the day itself announced, Datuk Seri Anwar Ibrahim dilepaskan, diberi pengampunan. Tetapi berbeza dengan situasi Najib Razak ni. Kita kena tengok beberapa perkara kot, Azri. Pertamanya kita kena tengok daripada percaturan Datuk Seri Anwar Ibrahim, PMX sendiri. Apabila kabinet di reshuffle, diletakkan Dr. Zaliha sebagai Menteri Wilayah, yang mana sepatutnya yang ada di dalam lembaga pengampunan itu adalah PMX sendiri, yang mewakili wilayah persekutuan. Disebabkan kabinet sebelum ini kita tak ada Menteri Wilayah Persekutuan, yang di mana jabatan wilayah persekutuan diletakkan di bawah jabatan Perdana Menteri. Now, bila dia dah lepaskan tanggungjawab tersebut, dia macam seolah-olah shift the blame to Dr. Zaliha. Aku tak adalah nak cakap shift the blame. She put
into that position lah. Kan? To replace PMX if anything's happen. Itu pertama. Yang keduanya adalah mungkin disebabkan oleh peralihan takhta yang di-Pertuan Agong. Kerana kita tahu 30 hari bulan semalam Sultan Abdullah telah pun meninggalkan Istana Negara sebagai yang di-Pertuan Agong, dan last meeting yang dipengerusikan oleh baginda adalah Pardon Board ini. Betul. Dan sekarang hari ini 31 hari bulan adalah istiadat menandatangani dan akad sumpah sebagai yang di-Pertuan Agong oleh Sultan Ibrahim. Betul. Yang mana tidak ada lagi apa-apa pengumuman. Mungkin itu salah satu faktor dia juga. Dia bagi apa orang kata spotlight. Betul. Tak nak Spotlight tu kepada spotlight tu kongsi lah. Spotlight tu biar kepada yang penting dahulu untuk negara. Najib comes last. So kita boleh expect esok lah kot. I Atau don't know, mungkin minggu tapi depan? esok wilayah persekutuan cuti. Okay, mungkin minggu depan. Mungkin minggu depan dia tunggu reda dulu kan. Nak dekat dengan Chinese New Year nak announce. But itulah dia. Alang-alang tadi kita dah sembang pasal sentimen orang kebanyakan. Kalau Najib ni diampunkan, Okay. dan ataupun dia discounted, kau rasa apa kesan politik kepada kerajaan? Ya, aku Perpaduan. about to ask the same question. Tak apa, Tapi aku tanya kau dulu. Aku buka dulu. Actually Azri, PH ni Najib diampunkan ke tak diampunkan, dia tetap akan terpalit. First is, kalau katakan Najib tidak diampunkan, the pressure will comes from the inside of the government itself. BN UMNO akan push perkara ini, dan Anwar akan goyang. Itu for sure. Apabila Anwar goyang, PN akan seronok untuk push, cocok lagi BN UMNO ni, cocok. But if Najib dilepaskan, tak akan ada push daripada dalam, daripada UMNO BN, tetapi dia akan jadi backlash kepada penyokong-penyokong Pakatan Harapan, PH sendiri. Tetapi PN dan PAS pun akan turut menyerang. Ya, betul. Disebabkan membebaskan Najib. Sebab kita tahu aturan politik Najib masuk ke dalam penjara ini disebabkan oleh Perikatan Nasional. Bermulanya dia punya conviction tu ada selepas Muhyiddin naik dan sampai sekarang. Jadi permainan politik tersebut cantik di mata Perikatan Nasional, sebuah pembangkang yang tidak function. Kau pula rasa macam mana, Azri? Cuba kau letakkan, mungkinlah kita dalam kasut Pengamal undang-undang. pengamal undang-undang, satu kita dalam kasut penyokong Najib Razak. Sekarang ni kita duduk dalam kasut penyokong Pakatan Harapan dan juga Kerajaan Madani pada hari ini. Kasut yang aku sedang pakai lah, senang cerita. Boleh? Tak ada masalah. Sejujurnya lah Adib, ketika seawal Pakatan Harapan kita bergabung dengan Barisan Nasional Barisan Nasional GPS membentuk Kerajaan Paduan. Ya. Ketika itu sebenarnya banyak hati dan sentimen yang perlu dilenturkan. Sebab kita sebagai penyokong Pakatan Harapan dan pimpinan Pakatan Harapan pun, kita menentang Najib bukan kerana nama dia Najib, Betul. tapi kerana kerosakan yang dibawa. Dan sudah tentulah sepanjang perjuangan tu kita percaya it does not stop with Najib. It happens all the way in Barisan National Administration. Tapi bila kita bergabung bentuk kerajaan perpaduan, kita bergabung dengan orang yang dahulu kita berseteru. Dan ketika itu tu memang dah ada bibit yang sukar untuk menerima pergabungan tu. Tetapi Alhamdulillah, aku rasa dalam tempoh setahun lebih kerajaan perpaduan ni, we have shown kalau kita ada seorang kapten nahkoda yang baik, yang mempunyai kedua yang bagus, keseluruhan kepimpinan ni nampak tidak ada sebarang masalah morality atau integriti setakat ini. Betul. Setakat setahun yang pertama. Setuju. Jadi keluarnya Najib tu, for me, impact sebagai penyokong, kita akan rasa dari dua lah. Satu, memang betul-betul kecewa sebab kita nak kalau boleh Najib ni menyesal serve the full term. Kedua, lebih kepada kita akan tahulah kawan-kawan di seberang sana akan mengirang kita kan. Tapi hakikatnya tak ada parti pun yang mengawal kehakiman. Ya, betul. Itu aku setuju. Dimasukkan ke dalam penjara, kalau kita nak claim nak claim kredit, zaman Pakatan Harapan yang start prosecute. Betul. Zaman Perikatan Nasional cuma dia didapati bersalah, betul. masuk penjara. Betul. Dan sekarang zaman Kerajaan Kepaduan mungkin dibebaskan atau dikurangkan hukuman di lembaga pengampunan. Jadi
nobody can claim. Yeah. Tapi bila kita hidup dalam masyarakat yang kita berpolitik dalam teruk, Berkiblatkan sampai politik. institusi kita semua dipolitikkan, itulah yang menjadikan masalah dan sandaran. Tapi keluarnya Najib Razak ni, dia akan menjadi satu perubahan yang menarik. Sebab kita tahu Kerajaan Perpaduan ni, despite gabungan Barisan Nasional ke dalam PH, undi Bumi Putera dan Melayu tu masih lagi pada tahap, kalau ada peningkatan pada skala yang perlahan dan kecil. And Najib is mungkin masih lagi dilihat sebagai ikon orang Melayu, sebagaimana impact dia ketika PRN Melaka dan PRN Johor. Jadi mungkin dia kembali, kita tak tahu apa plan Najib. Mungkin dia betul keluar, dia just want to rest, dapatkan PhD, Dr. Najib. Ataupun mungkin dia bersungguh untuk kembali ke dalam politik. But it's gonna be an interesting time. I think it's too early to say jugalah, Najib. Too early to say. Too early to say. Okay, Najib ibarat bangkit dari abu. Phoenix bangkit dari abu. Macam tajuk album. What is, I'm Nasir, what is actually damage control should be done by Kerajaan Perpaduan, kau rasa? Damage control tak ada. Tak ada. Kenapa aku cakap macam tu? Sebab dalam Damage has been situasi yang keadaan terlalu political ni, people gonna believe whatever they want to believe. You do lah sebarang naratif. Macam kita pun berpodcast menjelaskan lembaga pengampunan tu is kuasa penuh ahli lembaga. Ya, betul. Tak ada orang boleh masuk campur. Ya, betul. Kan? Kalau anda yang mendengar ni tak percaya apa kita cakap dari segi prosedur undang-undang ni, you not gonna believe us. You akan rasakan yang kerajaan sekarang ni yang membebaskan Najib. Kalau you pula penyokong satu sebelah lagi, you akan cakap, oh memang kita berjaya, BNR kita berjaya mengeluarkan Najib, kita telah mengembalikan wira kita. So you gonna believe whatever you want to believe. So for me, the best thing kerajaan boleh buat adalah kalau keputusan tu nanti keluar, whatever the decision is, back to work. Back to work. Jangan terlalu bermain di isu yang ini terlalu lama. Dia akan pedih. You gonna bear the brunt daripada kemarahan rakyat yang marah dengan situasi ni. But you kena pujuk rakyat balik lah. Jangan menangguk di air yang keruh. Betul. Kita pun dah cakap pasal soal Najib. Sebelum tu episod ni banyak puitis ke ayat-ayat kita kan. Betul lah. Tak tahu kenapa tiba-tiba dia macam datang kan. Perasaan lah. Perasaan. Tapi kita tak habis lagi episod ni, Azri. Tak habis? Tak habis lagi. Panjang sikit. Panjang sikit. Boleh. Kita dah sembang kan tadi pasal Najib Razak. Ada kita baca jugalah ura-ura orang bawa mulut. Sebenarnya tujuan Najib dikeluarkan ataupun dicepatkan pengampunan ini adalah taktik Anwar untuk sama-sama kitai The Tuns. Tun Mahathir dan Tun Daim. Dia cakap, Najib, dia dah kau penjarakan kita. Dia penjarakan aku, dia penjarakan kau. Aku keluarkan kau, kita lawan dia orang sama-sama. Dan setakat hari ini Tun Daim telah didakwa. Dan kau tengok macam mana dia punya reaksi kan. Cuba cerita sikit, Azri, apa reaksi sebenarnya bagi orang di rumah tahu. Mungkin ada dah tahu kita. Tun Daim ni untuk orang yang muda-muda macam kita lah. Kita tak hidup di zaman kegemilangan Regu Mahathir Daim. We are not there. So pengalaman terdekat kita ada dengan Tun Daim adalah ketika Council of Eminent Persons, CP tu. Waktu tu semua orang terkagum-kagum. Orang kaya datang mesyuarat pakai capal. Fast forward, tak sampai 3 tahun lebih 5 tahun sikit je daripada pengenalan semula kita kepada Tun Daim tu. Sekarang ni Tun Daim didakwa sebagai seorang yang mengumpul kekayaan luar biasa dan gagal untuk declare the assets. Dan kita tengok banyak juga orang share aset-aset yang dikatakan tidak di-declare tu. Banyak, Azri. Luar biasa. Aku naik genting selama ni, aku tengok rumah besar siapalah kat atas bukit ni kan. Rupa-rupanya baru kita tahu Cik Abdul Daim, nama sebenarnya. Baru tahu juga nama sebenar dia. Aduh. Dan kita pun kena terangkan kat sikit lah, Azri, kita pengamal undang-undang. Orang tanya, kau nak jatuhkan orang kaya, orang tua kaya ni kenapa? Kau tak tolong orang Melayu ke? Mula-mula kau attack Syed Bukhari, lepas tu kau attack Tun Daim. Kau memang dengki dengan orang Melayu ke apa? Kita kena jelaskan perkara ni, Azri, sebab kita berada yang di dalam pengetahuan kenapa perkara ini berlaku. Dan ada juga
kawan-kawan kita pengamal undang-undang yang mungkin berbanyak emosi lah. Mereka faham tapi berbanyak emosi. Tapi kita kena jelaskan Azri pasal benda ni. Kenapa dia didakwa di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, di bawah tidak isytihar harta. Dia macam ni lah. Aku cakap sikit dulu lepas tu kau tambah Kenapa kena isytihar harta kepada SPRM ni adalah pertamanya, untuk diketahui harta-harta ni didapati dengan cara yang sah di sisi undang-undang. Itu yang tujuan utama lah, mengikut akta lah. Yang keduanya adalah berkenaan dengan percukaian. Apabila seseorang itu tidak mengisytiharkan harta dia, maka tak bolehlah dikenakan cukai terhadap beliau, kan? Dan apabila tidak dikenakan cukai, kita ni orang biasa bayar cukai. Yang kaya raya yang ada harta banyak ni tak bayar cukai. Lepas tu ada aku terbaca FB posting lah kawan-kawan yang bukan di dalam pengamal undang-undang lah. Dia cakap, kenapa LHDN tak pergi je check kan harta-harta dia apa semua kan. Lepas tu ada yang cakap, kita kena pick up Facebook tak Aziz, sebab Facebook dah jadi sarang. So kita kena rungkai-rungkaikan benda ni. Ada yang cakap juga kat Facebook, dah tahu tu dah kan boleh keluarkan senarai harta dia tu, kenapa nak minta Daim isytiharkan lagi? Soalan-soalan di Facebook ni kadang-kadang dia mencabar minda tau. Dia mencabar minda, tapi kita kena terangkan. Dan bagi aku ini adalah salah satu tugas kerajaan juga untuk lakukan penerangan secara yang baik. Dan kita tengok itulah Daim ni, dia mempunyai kekayaan yang banyak, dia tidak isytiharkan harta kepada SPRM, dia tidak membayar cukai, dan kita sebagai rakyat, kita kena menyokong apa yang telah dilakukan. Kerana kita membayar cukai, kita ni dah lah tak banyak duit, tapi kita keluarkan duit untuk negara. Tetapi mereka yang lebih kaya raya tidak mengisytiharkan harta dan tidak membayar cukai, dan membuatkan kita sebagai rakyat jelata je yang membayar cukai, dan mereka menikmati orang kata kekayaan yang nyata. Kau rasa macam mana Azri? Kena explain benda ni. Okay, aku nak pergi kepada teori Facebook lah. Sila. Kan dia kata kalau kita dah boleh keluarkan senarai aset, kenapa kita nak suruh dia declare lagi kan? Okay, dia macam ni dalam prinsip undang-undang kan. Let's say lah kita menerima teori Facebook tu secara nyata. Nanti kalau suka-suka hati LHDN ataupun SPRM, LHDN lah especially, dia tak, kita assume itu adalah harta Tun Daim, kemudian kita go cukaikan dia. Nanti Tun Daim akan cakap, that's not my property. Nanti ada malicious prosecution. Betul. Sebab tu undang-undang kita ni adil. Azri, malicious prosecution bahasa Melayunya. Pertuduhan jahat, berniat jahat. Yes. Jadi kita bagi you peluang. Kita dah kata bila kita minta declare, maksudnya pendakwa tu dah ada suspicion. Kita dah ada syak wasangka kita, and we are giving you the opportunity untuk memperjelaskan yourself, declare your asset. Dan dia decide untuk tidak buat. Dia dan isterinya kedua-duanya decide untuk tidak buat, tak nak declare apa-apa. Dan selepas dituduh, tiba-tiba petik nama Shakespeare, cakap Anwar kuasa itu singkat. That is very weird. You are given chance to defend yourself. Ya, betul. Kenapa tak buat? Kenapa mengambil jalan yang sukar? Betul. Sebab episod lepas pun kita dah cakap, Daim dah diminta oleh SPRM untuk mengisytiharkan hartanya berkali-kali. Betul. Notis dikeluarkan berkali-kali tetapi tidak diisytiharkan. Jadi kita kena betulkan penonton di rumah ataupun siapa yang tengok kat YouTube ni, kita jangan kesiankan sangat dekat orang yang terlalu kaya. Betul. Bukan nak bitter. Dan dalam episod sebelum ni pun kita dah sebut, aku cakap masa tu, ni bukan isu PM Anwar nak lawan orang Melayu. Bukan pendendam. Nak attack Tun Daim ke Syekh Bukhari ke apa. But kalau orang yang buat tu adalah orang yang salah, tak kisah Melayu, Cina, India, Iban, Dayak, Bidayuh, go for it. Sebab musuh you akan cakap itu everything is political nowadays. That's true. Tapi kalau you menyangka betul ada kesalahan, biarkan undang-undang berjalan, SPRM buat kerja dia. Kalau tak bersalah, tak bersalah lah, end of story. Tapi kalau bersalah, at least kita dah bertindak kan, Adib, kan? Daripada kita tak nak buat apa-apa hanya kerana nak dilihat sebagai kita tak nak jatuhkan orang Melayu lain. I think it's shallow thinking lah, pemikiran yang cetek kalau kita ada perasaan sedemikian. Ya, betul. Dan sebelum kita tutup episod kita hari ini Azri, bercakap tentang Tun Cik Abdul Daim bin Zainuddin ini, kita kena tegaskan juga penonton-penonton, pendengar-pendengar atas pagar, bahawasanya beliau juga adalah seorang pengamal undang-undang. Betul. He's a lawyer.
Dan lebih daripada seorang lawyer, mana dia ada sebuah firma bernama Daim dan Gamani, beliau juga pernah menjawat jawatan sebagai magistrate dan hakim mahkamah session. So he's fully aware of the procedures. He's fully aware of what's happening towards him dan towards his family. Akan tetapi no one is above the law. Kita petik balik apa yang awal sekali masa Tun Mahathir naik buat kali kedua di bawah Pentadbiran Pakatan Harapan 2018. We are acting by the rule of law. So inilah rule of law. Inilah juga pandangan kami atas pagar berkenaan dengan Najib Razak dan Tun Daim. Betul. Kita jumpa lagi. Situasi macam ni, kita memang betul-betul kena ada atas pagar. Kita atas pagar. Yeah. So, semua kasut kita tibai tadi. Betul. Kasut penyokong Najib Razak BN, kasut Pakatan Harapan, kasut even Padan Board sekali kita masuk tadi. Betul. Cuma maksud aku last tadi tu, dalam situasi Tun Daim, situasi undang-undang ni, sebaik-baiknya memang kita berada di atas pagar lah. Betul. Don't pick sides, let the court decide. Apa yang salah kita follow. Betul. Siapa yang bebas kita hormati keputusan mahkamah. Dan nothing, no one is next episode boleh jemput Tun Maimun tu. Tun Maimun atas pagar kan. Betul. Mana tahu rezeki dia Ya datang. Allah, susahnya. Tak apa, mana tahu kita boleh mencuba. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Jumpa di episod seterusnya.